أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tuan hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Allah Tabaraka wa Ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, Innama ana rahmatum muhdat. Dan dalam hadis yang lain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Tuan-tuan, dalam ayat yang pertama yang telah kita sebut, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman yang mafhumnya bahawa Allah tidak utuskan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan Nabi Muhammad itu ia adalah rahmat bagi sekalian alam. Yang dimaksudkan dengan alam di sini ialah seluruh manusia dan seluruh jin. Dan dalam ayat yang kedua Allah memuji akan tinggi budi pekerti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, saya ini adalah rahmat muhdat yang membawa petunjuk. Dan dalam hadis yang lain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa Nabi diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Tuan-tuan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini sampai kepada kita daripada sahabat semua perkara berkait dengan Nabi. Cara Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk sampai tak kat kita? Sampai kat kita cara bagaimana sebetulnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk. Cara bagaimana salat sampai tak kepada kita bagaimana salat. Para sahabat menulis, mereka mencatat apa yang dibuat oleh baginda Rasulullah, menghafal apa yang dibuat oleh baginda Rasulullah, salatnya baginda. Bagaimana berpuasa, hingga hari ini dinukilkan kepada kita bagaimana puasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana zakat yang wajib, yang zakat yang dikeluarkan itu bagaimana caranya mengikut cara yang dibuat oleh baginda Rasulullah, dinukilkan kepada kita. Bagaimana melaksanakan umrah atau haji, maka disampaikan kepada kita dari satu generasi ke satu generasi, dari sahabat hinggalah ke zaman kita ini. Kita dapat tahu bagaimana cara umrah dan haji yang dibuat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh tahu tuan-tuan, berkat daripada sahabat-sahabat ini bagaimana Nabi makan, kita boleh tahu bagaimana Nabi minum, kita boleh tahu bagaimana Nabi tidur, kita boleh tahu bagaimana Nabi terjaga daripada tidur, kita boleh tahu cara bagaimana Nabi berdiri dan cara Nabi duduk dan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan, dan seluruh
kehidupan Nabi ini diriwayatkan kepada kita oleh satu generasi ke satu generasi. Dari generasi sahabat sampailah kepada generasi kita ke hari ini. Maka tuan-tuan, Nabi ini wajib kita sebagai seorang mukallaf mencintai Nabi dan mencintai Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wajib hukum dia. Kalau orang tanya, apa hukum mencintai Rasulullah? Wajib. Apa hukum mencintai Allah Tabaraka wa Ta'ala? Maka jawabnya wajib. Jadi kalau orang tanya apa dalil daripada Al-Quran, wajib kita mencintai Rasulullah, mencintai Allah, maka jawabnya firman Allah Ta'ala, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, in kuntum, sekiranya kamu mencintai Allah, maka ikutlah aku, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kamu akan dapat redha Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana wajib mencintai Nabi Muhammad, wajib juga mencintai seluruh anbiya yang lain, yang mereka di antara satu dengan yang lain seperti adik-beradik ni, sahabat-sahabat Nabi anbiya ni antara satu dengan yang lain macam bersaudara. Tuan-tuan, kata ulama, wajib mencintai Allah dan mencintai Rasulullah lebih daripada segala-gala. Ia lebih daripada segala. Lebih daripada cinta kepada ayah dan ibu, jawabnya iya. Lebih daripada sayang kita kepada ayah dan ibu kita. Lebih daripada sayang kepada isteri dan anak, jawabnya iya. Cinta kepada Allah dan Rasul wajibnya lebih, mesti lebih daripada cinta kepada manusia, cinta kepada anak kita dan isteri kita, atau suami dalam konteks kalau dia isteri. Bahkan mencintai Allah dan Rasul mestilah lebih daripada mencintai manusia secara keseluruhannya. Baik, mencintai, kalau sekiranya ada orang dia mencintai Allah, dia mencintai selain Allah lebih daripada dia mencintai Allah, dia mencintai selain Allah dan Rasul lebih daripada dia mencintai Allah dan Rasul, orang ini dia murtad. Orang yang mencintai selain Allah dan Rasul lebih daripada cintanya kepada Allah dan Rasul, ini murtad. Wajib seseorang itu dia mencintai Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya. Naam, wajib mencintai Rasulullah itu lebih daripada anaknya, ayahnya, ibunya, daripada isterinya, daripada suaminya, daripada manusia keseluruhannya. Tapi cinta kepada Rasulullah juga tak boleh lebih daripada cinta kepada Allah. Mesti cinta kepada Allah lebih daripada cinta kepada Rasulullah. Naam, betul, Rasulullah ni daripada manusia semuanya wajib kita cinta kepada Rasulullah lebih daripada yang lain. Tapi cinta kepada Rasulullah tak boleh lebih daripada cinta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mestilah secara mutlaknya kita cinta kepada Allah lebih daripada segala-galanya. Lebih daripada segala-galanya. Warid dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu hinggalah dia mencintaiku lebih daripada dia cinta kepada ayahnya, lebih daripada dia cinta kepada anaknya, lebih daripada dia cinta kepada manusia kesemuanya. Ini disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Bahkan kalau orang itu dia dapat ini,
dia dapat mencapai kemanisan iman. Kerana warid dalam satu hadis, Nabi SAW bersabda dalam hadis, "Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 benda, 3 perkara yang mana kalau seseorang itu mendapati perkara ini ada pada dirinya, maka dia akan mendapati bagi dirinya kemanisan iman. Kalau ada 3 benda ni, maka dia akan rasa kemanisan iman dalam hidupnya. Pertama, an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah hatinya mencintai Allah dan Rasul lebih daripada dia mencintai selain daripada kedua-duanya. Kalau orang itu tahap cintanya kepada Allah dan Rasul lebih daripada segala-gala, maka ini orang dia dapat halawatul iman, dia dapat kemanisan iman. Yang kedua, kata Rasulullah, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua iaitu dia ada rasa cinta, rasa sayang, rasa kasih kepada seseorang yang lain, dan cintanya kepada orang tersebut kerana Allah tabaraka wa taala. Dia cinta kat suami dia kerana Allah, atau suami dia sayang ke anak dia kerana Allah, kepada ibunya dia sayang kepada ayah dan ibunya, ini kerana Allah. Maka dia seorang murid dia sayang kepada gurunya kerana Allah, atau gurunya sayang kepada muridnya kerana Allah. Maka kalau ini dia dapat pada dirinya, maka orang ini dia dapat kemanisan iman. Dia dapat benda? Dia dapat kemanisan iman. Ini yang kedua. Yang ketiga, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa an yakraha an ya'uda fil kufr kama yakrahu an tuqada lahu an-nar fatuqdhafa fiha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dia ada rasa benci dalam hatinya untuk kembali melakukan apa-apa perkara yang menyebabkan dia kufur dan murtad. Dia mengelakkan seboleh-bolehnya dengan sedaya upaya apa-apa sebab yang boleh menyebabkan seseorang itu murtad. Dia tidak akan berkata dengan perkataan kufur. Dia tidak akan melakukan perbuatan yang boleh membawa kepada kekufuran, dan dia tidak meletakkan dalam hatinya keyakinan macam itu mengeluarkan dia daripada Islam. Maka dia membenci perkara ini seperti mana dia benci untuk jatuh dalam kekufuran, seperti mana dia tak suka, dia benci dinyalakan kepada api neraka kepadanya, lalu dicampakkan dia ke dalam api neraka. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kasih sahabat kepada Rasulullah ini dia tidak terperi. Satu ketika ada seorang sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia masuk jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi masa ni sedang berkhutbah. Nabi sedang berkhutbah di atas mimbar. Maka lelaki ini kata kepada Rasulullah, Nabi sedang berkhutbah atas mimbar. Allahu akbar. Dia pergi datang, dia kata, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Ya Rasulullah, bilakah berlakunya kiamat? Maka Nabi SAW jawab kepada dia, "Ma'addatta laha." Yang duk tanya sangat bila berlaku kiamat ni, apa yang kamu telah buat persediaan untuknya? Kamu dah berbekal apa dengannya, amalan apa dah buat sehingga kamu nak berlaku kiamat ni? Bila berlaku kiamat, dah buat bekal atau tidak? Maka kata dia kepada Rasulullah, "Ma'addattu laha kathirin min sadaqah wala kathirin siyamin wala ghaira dhalik." Dia kata, saya ni ya Rasulullah
Nak kata banyak bersedekah, tak banyak bersedekah. Nak kata banyak berpuasa, tak banyak berpuasa. Amalan sunatnya sedikit. Yang wajib ni dia buatlah. Tapi yang sunat-sunat ni dia sikit je amalan dia. Maka kata dia kepada Rasulullah, saya tak ada benda ni. Yang ada dalam diri saya ni, saya mempunyai cinta yang sangat tinggi kepada Rasulullah. Saya mempunyai rasa sayang yang sangat tinggi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jawab Nabi kepada dia, anta ma'a man ahbabta. Kamu nanti di hari kiamat akan bersama dengan orang yang engkau cintai, orang yang engkau kasihi. Al-mar'u yuhsyaru ma'a man ahab. Seseorang itu nanti dihimpunkan di hari kiamat bersama dengan orang yang dia kasih. Tuan-tuan pernah dengar tak seorang sahabat Nabi namanya Rabi'ah bin Ka'ab? Rabi'ah bin Ka'ab ini dia khadamnya Nabi. Khadam ni orang yang volunteer nak bantu Nabi. Apa je Nabi nak, maka dia volunteer bantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia buat khidmat kepada Rasulullah. Kalau Nabi nak ni, dia akan ada setia membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lelaki ni nama apa? Rabi'ah ibnu Ka'ab. Rabi'ah ni bukan nama perempuan, nama lelaki. Macam nama Usamah. Itu nama lelaki, bukan nama perempuan. Baik. Rabi'ah ibnu Ka'ab namanya. Dan dia ni sangat cinta kepada Rasulullah. Nabi kata apa kepada dia? Nabi mahu membalas jasa baik dia. Kata Nabi, mintalah apa yang kamu nak. Kamu nak apa, doakan, mintakan. Saya boleh bantu insya-Allah. Apa yang kamu nak. Dan jadi Nabi bagi tawaran kepada dia. Bila buka tawaran ni, ada orang, kita kan, ada sebahagian orang kalau diberi tawaran macam ini, dia buat apa? Nabi kata, mintalah apa yang kamu nak. Kan? Semudah itu Nabi tawarkan. Maka sebahagian orang mungkin dia kata, ya Rasulullah, doakan tambah saya rezeki. Ya Rasulullah, hamba nak jadi kaya. Kalau dia sakit, ya Rasulullah, sembuhkan penyakit saya. Kita duk nampak yang inilah kan. Bila seseorang tu dia meninggal, dia duk dalam keadaan macam ini, maka kita boleh bayangkan dia nak minta apa daripada Rasulullah. Seseorang tu dia minta apa? Makanan, minta jadi kaya, minta jadi sihat dan seumpamanya. Tapi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, lelaki yang namanya Rabi'ah bin Ka'ab ini, dia minta apa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Murafaqataka fil jannah. Saya nak berteman dengan kamu dalam syurga. Ya Rasulullah, hamba ni nak sabda je. Saya nak jadi teman kamu dalam syurga. Dia boleh telitah permintaan macam itu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar jangka lah. Apa yang dia minta tu luar jangka. Maka Nabi kata kepada dia, awa ghaira zalik, nak hak lain ke tak? Ada nak yang lain ke? Mahu tak yang lain? Kata lelaki ini, bal huwa dzaka ya Rasulullah. Oh, hamba nak hak ni. Nak hak ni je. Saya nak yang ni je ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Hendaklah kamu membantu saya pada diri kamu dengan kamu memperbanyakkan sujud. Dengan kamu ni banyak melakukan ibadah. Maka tuan-tuan, ini lelaki ini namanya Rabi'ah bin Ka'ab. Rabi'ah bin Ka'ab. Adapun Khubayb bin Adi. Khubayb bin Adi ini tuan-tuan juga antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khubayb bin Adi ini satu ketika dia dalam perjalanan, dia ditawan oleh orang kafir. Orang kafir tangkap dia,
dan jadikan dia tawanan perang dan diletakkan dia di atas kayu dan mereka nak bunuhlah Khubayb bin Adi ni, nak bunuh Khubayb bin Adi ni. Maka salah seorang daripada mereka kata kepada Khubayb, salah seorang daripada orang kafir ini dia kata kepada Khubayb bin Adi, dia kata, "Ya Khubayb, atuhibbu anna Muhammadan makanuk?" Wahai Khubayb, saya nak bagi tawaran kerana golongan kufar, mereka nak bunuh sebenarnya Nabi. Mereka nak bunuhnya Nabi. Mereka bagi tawaran kepada Khubayb, "Kuklah Khubayb boleh buat muslihat, tipu daya, boleh dapatkan jasadnya Nabi." Mereka nak bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kata, "Wahai Khubayb, nak tak kamu, suka tak kamu kalau kiranya Muhammad ini dia akan jadi tempat kamu, dan kamu pula akan bebas boleh duduk di rumah, selesa duduk di rumah, tak adalah kamu ditangkap, diseksa macam ini. Mu nak tak kalau sekiranya Nabi Muhammad itu jadi tempat kamu ni, dibunuh dia dan kamu boleh hidup di dalam rumah aman tenteram, nak tak macam ni?" Maka lihat sahabat ni tuan-tuan, dia imannya besar. Sahabat ini mereka bukan hanya mempertaruhkan harta mereka di jalan Allah, mereka cinta kepada Rasulullah, mereka mempertaruhkan nyawa mereka. Ini cinta yang sejati yang ada pada sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Khubayb bin Adi kepada orang kafir dengan hati yang begitu merindui Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia kata, "La wallah, tak akan, dan demi Allah tabaraka wa taala, la uhibbu an yafdiyani Allah bi syaukatin yushakuha fi qadami." Dia kata, saya tidak ingin bahawa saya jadi tebusan, Allah jadikan saya ni tebusan dengan ditusuknya satu duri ke kaki. Kalau ke kakinya baginda Rasulullah, apatah lagi nak dibunuhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi tercedera pun saya tak rela, macam mana kalaulah Nabi dibunuh? Maka tidak sekali-kali. Dan dia mula kata, "Falastu ubali an uqtalu muslima ala ayyi jambin kana lillahi masra'i." Dia kata apa? Saya tak kisah lagi, saya tak endah lagi kalaupun saya ini dibunuh, tapi dibunuh sebagai seorang muslim, bukan dibunuh sebagai pengkhianat, bukan dibunuh sebagai seorang yang kafir. Tak, saya lebih rela, saya tak kisah, saya tak peduli kalau sekiranya saya mati, saya dapat mati sebagai seorang muslim. Ini orang yang mempertahankan agama ni. Ala ayyi jambin, di mana sahaja saya meninggal dunia, kana lillahi masra'i, itu adalah dengan ketentuan Allah tabaraka wa taala. Dan dia sebelum dibunuh, beberapa detik sebelum dia dibunuh, dia sebut, "Ya Muhammad, ya Muhammad." Kemudian dibunuhnya Khubayb bin Adi. Kemudian dibunuhnya Khubayb bin Adi. Sahabat Nabi tuan-tuan, Nabi meninggal pun, hatta kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal sekalipun, para sahabat baginda Rasulullah tetap juga mereka tidak dapat melupakan baginda Rasulullah, ambil barakah daripada hidup baginda Rasulullah. Khalid bin Al-Walid tuan-tuan, ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khalid bin Al-Walid ni satu ketika dia ni di zaman Nabi, dia pernah di zaman baginda Rasulullah, dia pernah ambil rambut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi ni dalam riwayat Muslim dan riwayat Bukhari dan riwayat yang lain,
Nabi kita ni dalam Hajjatul Wada', Nabi dia ada buat pengagihan rambut yang dia cukur daripada kepala dia. Maka kadang dia panggil Ummu Sulaim, dia berikan. Dan Ummu Sulaim agih-agihkan di antara sahabat. Kadang dia panggil Abu Talhah, ini dalam hadis. Dan Abu Talhah dia ambil dan dia agih-agihkan kepada sahabat-sahabat. Memang bukan untuk makan. Rambut Rasulullah ini diambil berkat daripadanya, dicium, diletakkan di mata, dijadikan dia kenangan, dan ini disebut di dalam kitab-kitab ulama. Dan rambut Nabi ini hingga ke hari ini ada dan diketahui velik dia dan adanya itu, dan dia rambut Rasulullah. Kita ada saluran sanad. Macam mana hadis kamu nak bagi tahu ini hadis Rasulullah? Macam mana nak percaya dia hadis Rasulullah? Dengan ada peraturan sanad tu, daripada fulan sampai kepada Rasulullah. Macam itulah juga rambut Nabi dipindahkan dari seorang ke seorang, sanadnya itu mestilah valid hinggalah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Satu ketika nak dijadikan cerita, Khalid bin Al-Walid ini dia orang yang hebat dalam peperangan. Dia ni orang yang pandai buat strategi dalam peperangan. Khalid bin Al-Walid ini satu ketika dia dalam peperangan, dia pakai qalansuah. Qalansuah ni topi yang kita bawa dalam peperangan itu. Kita panggil topi besi. Topi besi yang digunakan untuk dalam peperangan. Cuma topi besi ni dia hilang. Bila pulang hilang, dia minta, dia kerah tentera-tentera suruh pergi cari tak jumpa. Maka dia kata, pergi cari lagi, tak boleh ni, kena cari juga. Saya nak sangat barang ni. Maka mereka cari jumpa. Lalu dia mula cerita, dia kata barang ni yang ada dalam ni ialah rambut. Dalam topi dia tu dia selit dekat situ rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Khalid bin Al-Walid. Maka dia ceritalah pada Hajjatul Wada', sahabat-sahabat Nabi mereka berebut-rebut ambil rambut Nabi ini. Ada sebahagian daripada bahagian tepi, ada bahagian belakang yang bila dicukur oleh pencukur, sahabat Nabi terus ambil, tak tinggal di bawah tanah langsung. Terus ambil rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Khalid bin Al-Walid, saya dapat bahagian jambul nasiyah. Masya Allah, dapat hak depan sekali. Ni Khalid bin Al-Walid. Maka dia telah letakkan rambut Nabi ni pada qalansuah, pada topi besi dia. Dan dia kata, wallahil azim, demi Allah, ma dakhaltu qitalan illa wa ma'ahu hadzal qalansuah illa razaqahu Allahun nasra bibarkati sya'ri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, saya tidak ada satu peperangan pun kalau saya ikuti, melainkan semua peperangan yang saya ikut dan saya pakai qalansuah ini, maka saya mendapat kemenangan daripada kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebut tentang cinta sahabat Nabi kepada Rasulullah ni supaya masuk dalam hati kita ni cinta kepada Rasulullah. Ini tujuan dia. Anak-anak kita ni diajar supaya cinta kepada Rasulullah. Ini di musim ini, di bulan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, seperti mana yang dibuat oleh para ulama. Al-Imam As-Suyuti dia karang kitab Husnul Maqsid fi Amalil Maulid. Kitab ini dikarang membahaskan tentang hukum seseorang itu dia menyambut kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini diutuskan kepada kita satu nikmat yang besar, tuan-tuan. Satu nikmat yang tidak ada nikmat yang di antara nikmat-nikmat yang paling besar kurniaan Allah kepada kita ialah diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekiranya kita dituntut dalam agama kita ni bersyukur dengan nikmat udara yang diberikan kepada kita,
Dituntut kita bersyukur dengan nikmat makanan yang diberikan kepada kita, nikmat air, nikmat pakaian, nikmat makanan, nikmat kesihatan, nikmat diberikan anak. Apatah lagi tuan-tuan, bagaimana mungkin kita tak bersyukur dan tidak memperbanyakkan syukur dengan nikmat kurniaan dan pengutusan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab Nabi ini diturunkan Quran. Disebabkan Nabi kita tahu cara nak solat. Disebabkan Nabi ini kita tahu cara nak azan. Disebabkan Nabi kita tahu cara nak iqamah. Disebabkan Nabi kita tahu cara berwuduk. Disebabkan Nabi ini kita tahu tentang apa yang ada dalam Quran. Disebabkan Nabi kita tahu tentang iman. Disebabkan Nabi ini kita tahu tentang Islam. Disebabkan Nabi kita tahu tentang ihsan. Disebabkan Nabi ini kita jadi indah hidup kita ni. Jadi kalau orang tanya kita lah, kenapa kita sambut kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jawabnya seperti mana ulama jawab, iaitu kerana kita dituntut dalam agama kita mengagungkan dan memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Firman Allah Taala, walladzina amanu bihi wa'azzaruhu wa nasaruhu. Wahai orang-orang yang beriman dengan Nabi, mereka itu memuji Nabi dan membantu Nabi. Memuji Nabi ini sama ada dengan syair, dengan qasidah, dengan nasyid, dengan poem, dengan puisi dan seumpamanya. Kalau orang tanya kita kenapa kita menyambut kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jawabnya kerana Allah Taala sebut dalam Quran, Muhammadun Rasulullah, kerana Nabi Muhammad itu dia utusan Allah. Kalau orang tanya kita kenapa kamu menyambut kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jawabnya kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, ana awwalu syafi'in wa awwalul musyaffa'. Saya ni, kata Nabi, orang yang mula-mula beri syafaat dan orang yang mula-mula sekali diterima syafaat daripadanya. Kalau orang tanya kita, kenapa kamu menyambut kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jawablah oleh kamu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, man zara qabri wajabat lahu syafaati. Sesiapa yang menziarahi kubur Rasulullah setelah Nabi meninggal, dia menziarahi kubur Nabi, maka orang ini dia berhak mendapat syafaat Nabi. Orang yang pernah menziarahi kubur Nabi dan dia Muslim, kalaupun dia pendosa, dia ada buat dosa-dosa dan tak sempat nak buat taubat, orang ini nanti di hari kiamat berhak dapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang tanya kita, kenapa kamu menyambut kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jawab oleh kamu kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati. Kerana syafaat aku ini hanya dikhususkan kepada orang yang melakukan dosa besar dalam kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang tanya kita, kenapa kamu menyambut kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jawab oleh kamu kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih utama bagi kita, lebih daripada ayah kita dan lebih daripada ibu kita. Kerana kita ni, setiap daripada kita ni di hari kiamat akan kata nafsi nafsi. Di hari kiamat warid dalam hadis kita akan kata nafsi nafsi, diri saya diri saya. Dan dalam hadis yang sahih bahawa Rasulullah pula di hari kiamat berkata, ummati ummati, umatku umatku. Maka Nabi justru itulah, lantaran itulah Nabi itu lebih utama bagi kita daripada ayah kita, daripada ibu kita, bahkan lebih utama daripada diri kita sendiri. Kalau orang tanya kita, kenapa kamu menyambut kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jawablah oleh kamu kerana di hari kiamat nanti, apabila
Nabi SAW melepasi titiang sirat. Nabi berada di kawasan syurga. Nabi mula lihat kepada umatnya yang melalui titiang sirat. Lalu Nabi buat doa, Sallim, Sallim ya Rabbi, Sallim Rabbi, Sallim. Ya Allah, selamatkanlah dia, selamatkanlah umatku. Nabi mendoakan keselamatan bagi umatnya supaya selamat melalui titiang sirat. Kalau orang tanya kita, kenapa kita menyambut kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawab oleh kamu, kerana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakhruju qaumun minan nari min ummati bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Akan keluar satu kaum daripada neraka dari umat Nabi Muhammad dengan syafaat pertolongan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang masuk neraka dulu, kemudian nanti dia keluar daripada neraka dengan syafaat Nabi, orang ini dinamakan jahannamiyin. Dinamakan dia dengan jahannamiyin. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kalau orang tanya kita, kenapa kamu menyambut kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kata oleh kamu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nahnu akhirun sabiqun. Kita ini adalah umat yang terakhir dari sudut existence, dari sudut wujudnya kita adalah umat yang terakhir. Umat-umat lain dah ada dulu, barulah datang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi as-sabiqun, golongan yang pertama peluk Islam, golongan yang pertama masuk dalam syurga, itu adalah umat Nabi Muhammad. Naam, dari sudut wujud di dunia ini umat yang terakhir umat Nabi Muhammad, tapi yang masuk dalam syurga mula-mula sekali itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, kalau orang tanya kita, kalau kenapa kamu menyambut kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jawab oleh kamu, kerana Nabi kita pernah bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabah wa dakhartu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Kata oleh kamu, Nabi kita pernah bersabda, setiap Nabi itu Allah berikan kepadanya doa yang mustajab. Dan Nabi kata, saya simpan doa yang mustajab ini sebagai syafaat di hari kiamat buat umatku, istimewa bagi umatku di hari kiamat nanti. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, moga apa yang telah kita sampaikan ini memberi manfaat bagi kita. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan sambung kitab kita, iaitulah kitab Matan Abi Suja'. Perbahasan kita masih lagi tentang tentang perkara yang membatalkan wuduk, dan kita akan sambung dalam pertemuan yang akan datang. Qulu qawli hadza, barakallahu fikum, ahsanallahu ilaikum, wa jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.